Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Chungkih Channel. Terima kasih kepada korang semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak juga nak ucapkan terima kasih kerana akak didatangi dengan pelbagai komen-komen yang kebanyakannya memberi kata-kata semangat untuk akak. Semangat daripada korang semualah yang selama hari ini membantu akak untuk terus bercerita dan terus bercerita. Hari ini akak nak kongsikan kisah mengenai puaka cucuk sanggul. Tapi sebelum tu korang, akak nak flashback balik semula satu kisah yang pernah akak sampaikan mengenai puaka barang antik. Kalau korang boleh ingat balik yang mana yang memang setia mendengar daripada awal dulu, korang akan ingat balik kisah mengenai puaka barang antik ni, dia disampaikan oleh subscriber yang sama dengan subscriber yang sambung kisah dia pada hari ini. Maknanya kan ada berkaitan lah antara kisah yang sebelum dengan kisah sekarang. Sebab subscriber ni dia nak juga menjelaskan siapa pemilik kepada cucuk sanggul yang antik tu. Apa yang berlaku kepada pemilik cucuk sanggul tersebut dan kenapa cucuk sanggul tersebut boleh menjadi barang antik yang disimpan oleh penggemar barang antik ni tau. Untuk mengetahui jawapan-jawapan atas soalan semua ni, korang kena stay dengan akak untuk kali ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kisah seram kali ini berlaku pada tahun 1950-an, di mana ia berlaku di sebuah negeri yang terletak di utara semenanjung tanah air. Macam yang akak cakap tadi sebelum ni, kisah seram kali ini mengenai puaka cucuk sanggul. Maksudnya akak akan bagi tahu kat korang semua siapa pemilik asal kepada cucuk sanggul tersebut. Akak sambung cerita akak. Di sebuah perkampungan yang terletak jauh dalam hutan. Maklumlah, di era tahun 50-an, kampung ni dia terletak di dalam hutan yang jauh, maksudnya jauh daripada kawasan bandar. Sebab di era tahun tersebut, boleh dikatakan kampung-kampung ni tak ada lagi kelengkapan yang memudahkan mereka, macam transport keluar masuk kampung ke, kelengkapan elektrik ke, apa ke, orang kata kenderaan yang mereka guna pun paling rare masa tu motosikal. Kalau ada motosikal tu orang dah kira memang tahap kaya dah, tahu tak? Kalau ada basikal kira tahap sederhana. Macam tu. Akak dah bagi gambaran macam tu kan. Jadi di perkampungan tu tinggal seorang bidan tua yang dikenali sebagai Mak Hitam. Mak Hitam ni pekerjaan dia itulah dia membidan. Nama pun bidan tua. Bila nama bidan tua, kerja dia menyambut kelahiran bayi di kawasan kampung tersebut. Jadi akak nak maklumkan juga, pada era tahun 50-an tu, hospital ni memang sangat jarang tau. Maklumlah, kejadian tu sebelum merdeka. Apatah lagi maksudnya kalau hospital, kalau hospital pun memang susah sangat nak jumpa, apatah lagi klinik desa. Klinik desa memang tak ada lah pada masa tersebut tau. Jadi untuk proses kelahiran anak,
untuk mengubati penyakit-penyakit ni, orang-orang kampung ni biasanya mereka akan merujuk kepada bidan-bidan yang berpengalaman ataupun ustaz atau bomoh pawang dan seumpama dengannya. Jadi Mak Itam ni dia memang cukup terkenal di kalangan penduduk kampung setempat, kampung sebelah kiri, sampung sebelah kanan, lebih kurang macam tu. Kalau nak menyambut kelahiran, memang akan cari Mak Itam ni. Dah tak ada orang lain lah yang ada bakat, bukan bakat macam mana kurang, ada kebolehan tersebut tau. Okey, akak bagi gambaran sikit perihal tentang Mak Itam. Mak Itam ni dia dah berkahwin dan dia merupakan seorang ibu tunggal lah, maksudnya suami dia dah meninggal dunia. Jadi Mak Itam ni dia tak ada anak tau. Jadi dia ada mengambil anak angkat yang dijaga. Anak angkat dia dikenali sebagai Budin. Budin ni pada ketika tu berusia 30 tahun. Jadi Budin ni pekerjaan dia mengusahakan sawah padi peninggalan arwah ayah angkat dia sebagai membantu pada Mak Itam ni lah untuk uruskan sawah kan. Budin ni asalnya tinggal dengan Mak Itam pada awal perkahwinan tau. Tapi selepas Mak Itam ni dia macam menakut-nakutkan pada isteri Budin tau. Maksud dia macam ni, suatu hari masa tinggal satu bumbung lah dengan Mak Itam ni, isteri Budin ni, isteri Budin ada terdengar Mak Itam ni sedang berborak dengan seseorang di dalam bilik. Jadi isteri Budin ni dia pergi tanya pada Mak Itam, "Mak bersembang dengan siapa? Saya dengar Mak bersembang." Jadi Mak Itam cakap, "Tak payahlah nak menyebut. Pergi kamu, tak payah nak menyebut dengan aku." Dia punya sombong lah, garang lah. Isteri si Budin ni memang tak selesa dengan Mak Itam. Jadi selepas tu isteri si Budin ni balik ke bilik. Untuk hari yang seterusnya isteri si Budin dengar dengan jelas tau Mak Itam ni dia tengah berborak dengan seseorang. Jadi untuk kali tu isteri si Budin ni dia pergi curi-curi dengar. Dia ngintai di sebalik dinding tau. Ada lubang kan, papan tu dia tak rata, jadi adalah lubang untuk isteri Budin ngintai tengok apa yang Mak Itam tu buat kan. Masa tu isteri Budin ni nampak dengan jelas tau Mak Itam ni memang tengah bersembang dengan sesuatu yang berada di hujung kaki dia. Maknanya benda kat hujung kaki dia tu sedang menghisap darah di ibu jari kaki dia tau. Lepas tu dia cakap dengan jelas, Sudah aku kata sudah. Aku dah letih ni. Kau pergilah rumah siapa-siapa. Kau pergilah hisap darah siapa-siapa dekat rumah siapa-siapa. Dah, aku cakap cukup. Aku cakap berhenti. Aku kata aku dah penat. Aku bagi tahu pergi rumah orang lain, pergi. Sambil kaki dia menempis kepada satu makhluk yang menakutkan tau. Makhluk tu dia berupa macam perempuan yang ada taring, yang rambut menggerebang, selekeh amat. Menurut kata dalam cerita ni lah oleh isteri Budin ni. Jadi isteri Budin ni memang tak selesa nak duduk rumah tu. Masa isteri Budin ni mengintai, Mak Itam tahu isteri Budin ni mengintai. Jadi dia sengaja biarkan isteri Budin ni rasa ketakutan sebab dia memang tak selesa nak duduk serumah pun dengan isteri Budin. Jadi bila isteri Budin ni bagi tahu dekat Budin, dia cakap kat Budin dia tak nak stay rumah tu. Sebab sepanjang dia stay kat rumah tu, dah 3 kandungan dia gugur tau. Tak juga orang kata selamat melahirkan anak. Kandungan pertama gugur, kedua gugur, ketiga gugur. Jadi dia tak nak kejadian ni berulang-ulang lagi. Jadi untuk keselamatan isteri Budin ni memang dia memujuk-mujuk Budin. Apa kata kalau kita keluar daripada rumah Mak Itam ni tau. Jadi bila Budin ni pergi jumpa Mak Itam dah faham sebenarnya. Dia dah tahu yang Budin ni memang nak duduk kat luar. Dia letakkan syarat dia, kalau kau nak duduk kat luar, engkau kena duduk berdekatan dengan kawasan dia. Maksudnya Budin ni tak boleh pindah jauh daripada kawasan dia. Sebab apa? Sebab Mak Itam ni setiap kali dia nak guna transport, dia nak pergi ke rumah ibu-ibu yang bakal salin ni kan, dia perlukan Budin untuk bawa dia tau, mengayuh pergi ke rumah-rumah tu. Jadi Budin kena temankan dia kalau kejadian tu malam, kejadian orang nak bersalin malam tau. Jadi Mak Itam ni cakap, Kalau kau nak pindah, boleh. Kau pindah
berdekatan dengan aku. Kau jangan pindah jauh pada aku. Budin ni dia macam mengikut dah. Dia ngikut aja. Yang mak yang jaga dia ikut. Yang isteri yang bersama dengan dia pun dia sayang. So dia ikutlah apa yang disuruh. Mereka pun berpindah ke kawasan yang berdekatan. Itulah sebabnya mereka tak tinggal sebumbung. Dalam masa yang sama, Budin ni tugas dia jadi transport kepada Mak Itam. Kenapa Kak cakap jadi transport? Mak Itam ni dengan usia dia, dengan kebolehan dia macam tu, dia tak pandai pun nak naik basikal, apatah lagi nak naik motor. Jadi rutin dia dekat dalam kampung tu, dia akan bawa satu payung tau. Payung kayu. Tak silap akak dapat bayangkan macam payung Cina tu tau. Payung tu dia bawa lah berjalan dengan berpakaian baju kebaya ketat dia. Dia berjalan ke sana ke sini, pergi melawat kampung-kampung. Maklumlah, dia nak cek berapa orang ibu yang bakal melahirkan anak. Maknanya kat sini, dia tahulah dekat situ berapa orang yang tengah mengandung, berapa orang yang dia nak sambut kelahiran bayi. Itulah kegemaran dia meronda kampung. Sambil-sambil dia pergi dekat rumah siapa-siapa. Dia orang kata apa, flower lah jamu dia, sebab dia memang terror bab-bab untuk buat jamu. Jadi untuk pengetahuan korang, usia Mak Itam ni dah melebihi 60 tahun. Tapi kalau korang tengok pada paras rupa Mak Itam ni kelihatan masih cantik, melentik macam anak dara tau. Dia punya bentuk badan tu memang tak ada rupa, macam usia dia melebihi 60 tahun tau. Nampak persis macam anak dara. Jadi korang boleh imagine kan apa yang diamalkan oleh Mak Itam tau. Jadi habis gambaran untuk Mak Itam. Akak bagi gambaran pula untuk rumah-rumah dekat kampung tersebut. Ada berkaitan kenapa akak bagi gambaran keadaan rumah orang kampung tersebut. Rumah di kampung tersebut pada ketika itu kebanyakannya memang rumah yang jenis tinggi, rumah papan yang ada ruang bawah, yang maknanya bawah rumah tu lah, bawah papan rumah tu kan dia ada satu ruang macam tu. Jadi kalau korang nak tahu apa kaitannya rumah tinggi ni dengan cerita ni, jom korang layan dengan lebih dalam lagi. Suatu hari datang seorang lelaki dalam keadaan tergesa-gesa menuju ke rumah Mak Itam tau. Bila sampai ke rumah Mak Itam, lelaki tersebut memberi salam kepada Mak Itam. Assalamualaikum Mak Itam. Assalamualaikum Mak Itam. Mak Itam buka pintu Mak Itam. Dia mengetuk-ngetuk pintu rumah Mak Itam. Lelaki tersebut dikenali sebagai Seli. Seli ni sebenarnya bini dia senah nak bersalin. Jadi dia memang perlukan Mak Itam ni untuk bantu isteri dia ni nak bersalin. Jadi Seli ni dalam keadaan tergesa-gesa tu duk ketuk je, nak ketuk juga rumah Mak Itam ni. Mak Itam ni pendengaran dia kurang sikit. Jadi nak tak nak Seli kena usaha lebih sikit lah. Jadi bila Mak Itam dah tersedar pintu rumah dia memang dah diketuk berkali-kali, dia pun bangun daripada tidur dia. Sebab akak bagi tahu kejadian lelaki datang kat rumah ni pada waktu malam selepas isyak. Jadi Mak Itam pun buka pintu dan keadaan mamai-mamai, rambutnya menggerbang. Mak Itam pun tanya, Kau Seli, kau kenapa malam-malam ni datang rumah aku? Ganggu aku tidur je. Jadi Seli pun cakap, Mak Itam, senah dah nak bersalin Mak Itam. Tolonglah saya Mak Itam, senah dah nak bersalin. Mak Itam tolonglah sambutkan anak saya. Saya ni memang tak tahu nak buat apa ni. Oh, bini kau nak beranak rupanya. Kalau macam tu, kau tunggu kejap. Jadi Mak Itam ni masuk kat dalam. Dia pergi dulu, sempat lagi tahu korang nak menyanggul rambut dia dalam keadaan tergesa, orang kata cemas macam tu. Dia masih lagi sempat nak pergi cantikkan rambut dia, sanggulkan rambut dia dengan cucuk sanggul yang akak cakap tu tau. Jadi Seli duk menunggulah dekat pintu. Bila dia datang, kau pergi dulu balik, lepas tu kejap lagi aku sampai. Kenapa tak cakap daripada awal je kau pergi balik kejap lagi aku sampai? Kan senang. Tak payahlah si Seli tu nak nunggu dia menyuncuk sanggul bagai. Jadi bila Seli pusing badan dia nak balik, dia panggil, Ya, nanti dulu Seli. Nanti dulu. Aku lupa nak bagi tahu kamu. Kamu balik kejap lagi, kamu pastikan kamu sediakan 2 biji telur.
Lepas tu kamu sediakan sirih pinang, letak dalam satu bekas. Lepas tu kamu letak dekat bawah bahagian rumah kamu, setentang dengan tempat isteri kamu tu nak beranak. Kamu dengar cakap aku ni? Jadi Seli cakap, tak faham Mak Hitam macam mana. Mak Hitam cuba terangkan sekali lagi. Jenuh orang tua tu nak terangkan sekali lagi. Maknanya bekas yang berisi telur dengan sirih pinang tu kau letak dekat tempat bini kau nak bersalin. Kau letak di bahagian bawah, setentang dekat tanah tu. Kau faham? Jadi Seli cakap, faham. Dah faham macam tu, apa lagi, baliklah. Jadi Seli pun berlari balik dalam keadaan cemas. Lepas tu Mak Hitam, kan akak cakap tadi, Mak Hitam ni pengangkutan dia, anak dia Budin tu lah. Jadi dia pun pergi ke rumah Budin. Untuk minta Budin hantarkan dia pergi rumah Seli. Jadi selepas pada Seli tadi datang tadi tu, Mak Hitam pun dia pergi mengetuk rumah Budin ni untuk minta Budin ni hantarkan dia pergi ke rumah Seli. Jadi malam tu dalam keadaan hujan yang renyai-renyai, masa tu lah hujan renyai-renyai kan. Jadi Budin ni pun dia mengayuh lah basikal. Dia membawa lah Mak Hitam ni kan. Basikal pada zaman tu korang bukan macam basikal zaman sekarang ni, kecil aja. Basikal zaman tu memang besar. Korang boleh bayang tak basikal postman tu kan. Jadi basikal tu memang orang kata ngam-ngam, boleh lah bawa orang kata Mak Hitam ni dengan lancar untuk melalui jalan-jalan yang memang Budin tu memang dah cukup faham, dah cukup hafal tau. Jadi menonggek lah si Budin pada malam tu mengayuh basikal untuk bawa Mak Hitam ni pergi ke rumah Seli. Bila sampai ke rumah Seli, Mak Hitam ni dia marah kepada Budin. Mak Hitam ni memang selalu dia gunakan perkataan kasar, marah-marah kat Budin. Dia cakap, Dah, kau pergi balik. Tak payah nak stay sini. Nanti aku dah siap nanti, pandailah aku suruh Seli pergi panggil kamu. jadi Budin ni dia ngikut. Dia pun kayuh basikal dia pun balik. Sementara tu Mak Hitam ni pun nak naik ke rumah Seli. Kan akak ada cakap rumah penduduk kampung dekat situ tinggi. Jadi nak naik ke rumah Seli ni kena lalui 5 anak tangga. Jadi masa Mak Hitam nak naik ke rumah Seli, Mak Hitam dia sempat berhenti di anak tangga yang kedua. Lepas tu Mak Hitam tengok ke arah bawah rumah tempat isteri Seli. Dia tengok ke bawah rumah tempat Senah tu nak bersalin kat situ. Dia nampak belaan-belaan dia tu memang tengah melahap telur. Maksudnya tengah makan telur yang dia suruh Seli sediakan kat situ tau. Jadi Mak Hitam dalam keadaan berpuas hati senyum, dia pun terus naik ke atas rumah. Bila sampai ke atas rumah, Mak Hitam minta Seli untuk ambil satu besen yang berisi air tau. Lepas tu bawakan sekali tuala kecil, sebab Mak Hitam nak gunakan untuk proses menyambut kelahiran bayi pada masa tu tau. Jadi Seli ni pergi ambil apa yang Mak Hitam nak. Lepas tu kan Mak Hitam pun mulakanlah proses untuk menyambut kelahiran bayi. Jadi masa dia nak buat proses menyambut kelahiran bayi tu, Mak Hitam tak ada baca apa-apa pun. Dia cuma jalankan tugas dia. Dia tak ada baca Bismillahirrahmanirrahim. Memang tak ada. Lepas tu kan bayi tu pun keluar nguek keluar kan. Bila bayi dah keluar, berlumuran darah lah kawasan tersebut. Masa kawasan tu berlumuran darah, Mak Hitam pun dia cepat-cepat bersihkan darah tau. Dia ambil kain, dia lap pada darah tu. Lepas tu dia perahkan darah tu betul-betul dekat papan yang ada macam lubang-lubang sikit. Masa tu darah tu akan turun melalui papan tu tau. Melalui papan tu jugalah belaan Mak Hitam ni dia akan menjilat kepada bahagian papan. Akak tak nak buat macam mana gaya dia. Kau pandai-pandai lah ingat macam mana dia menjilat pada papan tu, menjilat-jilat darah tu tau. Lepas tu Mak Hitam ni dengan keadaan dia berpuas hati lah. Dia rasa puas sangat sebab dia dah boleh bagi makan dekat belaan-belaan dia. Sementara tu baby duk nguek lagi.
Lepas tu Senah ni dia tengoklah apa Mak Itam buat kan. Lepas tu Mak Itam pun dia macam biasalah rutin dia. Rutin tetap rutin. Dia tetap akan potong uri untuk bayi ni. Dia tetap akan bersihkan bayi ni. Dia ambil lah tuala kan. Dia bersihkan darah. Dia perah bagi makan kat belaan dia. Lepas tu dia bersihkan tempat tu. Dia bersihkan pada Senah ni. Lepas tu macam biasalah dia akan perah dekat papan tu. Sampai keadaan tu jadi hampir clear tau. Lepas tu Mak Itam ni dia tak puas hati lagi tau. Sebab belaan dia ni ada 2 ekor. Jadi untuk belaan dia ni dia nak orang kata nak lebih puas hati, dia pun keluar daripada pintu bilik Senah. Lepas tu dia bagi tahu kepada Seli ni. Dia cakap, Aku dah nak selesai. Engkau pergi rumah Budin, kau ajak Budin datang sini, kau suruh dia jemput aku kat sini. jadi Seli ni pun dia cakap, ya Mak Itam, ya. Saya pergi sekarang ke Mak Itam? Sekarang lah, nak tunggu bila lagi? Aku dah nak siap. Jadi Seli ni dalam keadaan kelang kabut dia turun, dia pergi keluar daripada kawasan bilik tu, ruang dekat kawasan bilik tu, dia nak turun anak tangga 5 tadi. Masa Seli nak menuruni anak tangga, tiba-tiba benda nak jadi kan. Kaki Seli ni tersadung dekat situ. Bila tersadung, Seli terjatuh berdebuk atas lantai, atas tanah tau. Bila dia dah tersungkur jatuh atas tanah tu, Seli ni dia cuba nak bangun. Masa dia cuba nak bangun tu, dia terpandang ke arah bilik isteri dia di bahagian bawah. Maknanya dekat bahagian bawah tanah. Bukannya dia tengok bilik dari atas kan. Maksud dekat bawah, dekat dah memang luar rumah dah. Dia ternampak. Alangkah terkejut dia bila dia nampak ada 2 ekor makhluk tau duduk kat situ. Dalam masa yang sama, makhluk tu sedang menjilat-jilat pada papan rumah dia. Tak terkejut korang? Jadi Seli masa tu Allahu Akbar. Bila Seli sebut Allahu Akbar, 2 ekor binatang tu memang dah terbang entah ke mana pergi, dah lari. Dia macam menyedari kehadiran Seli. Seli ni tahu apa perbuatan dia kan. Jadi dia memang menghilang. Lepas tu Seli pun dia tergesa-gesa tau, pakai selipar terus pergi lari untuk dapatkan Budin. Masa on the way nak pergi rumah Budin ni, Seli terfikir-fikir, apa benda yang aku nampak tadi? Takkanlah benda tu datang ganggu Senah? Apa benda ni? Dalam fikiran dia kata, mesti benda ni ada kaitan dengan Mak Itam. Ini mesti kerjaan Mak Itam. Macam tu. Jadi dalam duk fikir macam tu, berlari macam tu kan, sampai ke rumah Budin. Dia bagi tahu Budin, Mak Itam dah selesai, Mak Itam suruh ambil. Lepas tu Budin kata okey kejap lagi aku sampai, macam tu. Lepas tu Seli pun patah balik ke rumah dia. Dalam fikiran dia risaukan anak isteri dia lah. Sebab apa? Sebab bila dah tengok 2 benda, 2 makhluk tu, dia dah mula rasa macam tak boleh dah dia nak tinggalkan isteri dia kat rumah tau, dengan Mak Itam dia tau. Dia cepat-cepat lari balik. Masa dia lari balik tu, bila dia sampai ke rumah dia lah, maknanya dia tengok lagi sekali dekat kawasan yang dia nampak makhluk tu tau. Dia tengok makhluk tu memang dah tak ada, tapi dia ada dengar bunyi tempikan daripada isteri dia. Isteri menjerit lah masa tu kan, menjerit. Sementara baby dia ni menguek, menangis non-stop tau. Jadi dia berdebar. Dia cepat-cepat naik atas rumah. Lepas tu dia nak masuk dalam bilik, tapi bilik dia masih lagi berkunci. Maksudnya macam dia tak boleh masuk lagi bilik, masih tertutup lagi pintu kan. Jadi dia pun menunggu lagi dekat luar bilik tu. Aku nak masuk ke tak nak? Aku nak terjah ke tak nak? Aku nak terjah ke tak nak? Aku nak buat macam mana ni? Dalam-dalam dia duduk berfikir ni, aku nak masuk ke tak nak semua tu. Mak Itam pun buka pintu bilik. Aku nak balik. Budin dah sampai belum? Aku nak balik. Laju dia cakap tau. Jadi si Seli ni dia macam dah terkejut kan. Dia tengok Mak Itam pun dah lain macam kan semua kan. Aku kata kau nak balik. Lepas tu Mak Itam pun tergesa-gesa. Jadi Seli dia tegur Mak Itam, uri tu macam mana? Jadi Mak Itam pun cakap, Uri ni biar aku yang uruskan. Kau tak payah nak sibuk-sibuk uruskan pasal Uri ni. Kau jangan risau. Aku yang akan uruskan Uri ni. Aku bawa balik nanti, pandai-pandai lah aku nak buat apa dengan Uri ni. Jadi Seli tak nak banyak tanya banyak komplain. Dia pun biarkan je Mak Itam tu. Jadi Mak Itam tu tergesa-gesa turun daripada rumah tu. Lepas tu terus orang kata naik basikal tu, hilang bersama dengan Budin tu. Dengan basikal-basikal dia lenyap. Maknanya dia dah balik lah kan. Jadi Seli ni dia masih dalam keadaan terkejut dan masih dalam keadaan macam terfikir, Mak Itam ni kenapa? Benda yang aku nampak ni apa dia kan? Dalam masa yang sama dia pergi terekam kepada isteri dia. Dia tengok Senah ni dah pensan tau. Sebab itulah
Mak Hitam ni tergesa-gesa sangat nak balik, kerja dia dah siap kan. So dia tengok kenapa pula isteri ni dah pingsan, ataupun isteri memang dah tak sedar. Jadi Seli pun dia kejut-kejutkan isteri dia, yang bangun, Senah bangun, Senah bangun, Senah awak tak apa-apa ke, macam tu. Sementara baby tu duk menangis tak berhenti tau. Dia tak tahulah nak buat apa. Baby dia tepuk-tepuk, baby pun tak jalan apa kan. Lepas tu dia kejutkan Senah juga, kejut juga. Dalam hati dia ni dia rasa macam, ya Allah, apa dah berlaku ni, apa yang berlaku. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia kejut juga Senah. Dia ambil air, dia sapu kat muka Senah. Alhamdulillah, Senah pun bangkit daripada pingsan. Bila Senah tu dah tersedar daripada pingsan, dia cepat-cepat peluk Seli. Dia peluk Seli erat sangat. Jadi Seli ni jadi macam, kenapa ni Senah? Kenapa? Cuba cerita kat abang apa yang berlaku. Cuba bagi tahu abang. Jadi Senah bagi tahu, sebenarnya macam ni abang. Masa abang nak pergi panggil Budin tu, masa abang turun pada rumah ni, Senah dah tengok abang. Senah dah bagi cue jangan pergi. Senah takut. Sebab apa tahu? Sebab masa abang pergi letakkan telur dekat bawah rumah tu, Senah ada dengar bunyi macam sesuatu tengah makan dengan lahap. Bunyi yang menakutkan tau. Bunyi seperti sesuatu yang tengah melahap-lahap makan telur tu tau. Jadi Senah intai pada lantai tu. Senah nampak macam ada sesuatu kat bawah. Tapi sebab Senah dah terlampau sakit, jadi Senah tak peduli. Lepas tu bila abang dah pergi panggil Budin tadi, Mak Hitam tiba-tiba bangun daripada tempat duduk. Dia pergi dekat tingkap. Lepas tu dia buka tingkap. Lepas tu dia memanggil sesuatu dengan mentera dia tau. Senah memang tak faham apa yang dia cakap. Memang tak tahu. Lepas tu memanggil-manggil. Ada datang satu susuk tubuh macam perempuan. Tapi memang susuk tubuh yang menyeramkan lah abang. Dengan rambutnya menggerbang. Bau dia memang busuk sangat-sangat. Bau macam telur. Memang telur yang busuk. Lepas tu dengan ada taringnya. Lepas tu dia mata dia merenung dekat arah Senah. Lepas tu Senah dah tak sedar apa dah. Senah dah tahu, Senah dah memang tak sedar. Sampailah abang datang kejutkan Senah. Jadi barulah Seli ni faham dan yakin memang benda yang berada di bawah rumah dia tu tadi ada kaitan dengan Mak Hitam. Mak Hitam memang membela. Lepas tu kan, bila keadaan dah reda, keesokan harinya, Seli ni kan akak cakap dia pergi ke rumah Budin pun dia jalan kaki. Maknanya dia ni tahap susah lah, bukan tahap sederhana atau tahap senang. Jadi dia nak pergi ke satu kedai runcit ni, dia kenalah jalan kaki untuk dapatkan barang untuk keperluan isteri dia kan, berpantang kan. Tengah-tengah duduk berjalan ni, dia duduk fikir lagi apa yang berlaku malam tadi. Sambil-sambil tu tiba-tiba je dia nampak Mak Hitam ni dengan payung dia duduk melenggang semua. Jadi si Seli ni dia rasa seram, automatik tau. Auto dia melompat ke dalam semak. Bila dia melompat ke dalam semak, dia duduk diam dalam semak tu tau. Lepas tu dia bercakap pada hati dia, apa pula yang Mak Hitam buat kat rumah kawan aku ni? Sebab Mak Hitam tu datang daripada simpang rumah kawan dia tau. Dia buat apa kat rumah kawan aku macam ni kan? Tapi Mak Hitam ni sebenarnya dia tahu kot si Seli tu memang menyorok, tapi dia buat tak tahu. Dia stay juga jalan melenggang dia. Sambil-sambil tu dia bercakap dengan seseorang yang memang tak wujud kat situ. Masa tu Seli cakap, ini mesti dia bercakap dengan belaan dia. Sebab tak ada nampak orang pun, tapi Mak Hitam ni stay bersembang dengan seseorang kan. Jadi bila Mak Hitam ni berlalu pergi, dah hilang lenyap, mana dah balik lah rumah dia kan. Jadi Seli ni tak payah pergi kedai lagi. Dia pergi rumah kawan dia tau. Dia nak pergi juga rumah kawan dia sebab kawan dia ni pun bakal menimang cahaya mata. Maksudnya isteri kawan dia ni pun sedang syarat mengandung. Jadi aku mana pun aku mesti sampaikan apa yang aku nampak ni kepada Seman. Akak ni sebenarnya banyak sangat nama sampai akak tak boleh nak beza siapa Seli, siapa ni kan. Tapi kawan dia ni nama Seman. Semua nama-nama akak sebut bukan nama sebenar tau. Okey. Jadi Seli ni dia menuju ke arah rumah Seman. Masa tu Seman dia tengah repair jala tau, tengah jahit-jahit jala. Elok dia jahit jala. Lepas tu Seli pun, Assalamualaikum Man. Seli tu kan dia menjerit lah kan, dalam keadaan orang kata tergesa-gesa macam tu kan. Lepas tu Seman ni pun dah tengok Seli ni, engkau kenapa dah menjerit dekat aku macam tu? Bagi salah elok-elok kan lebih baik.
Dah aku tengok kau galik sangat dengan jala kau tu. Jadi aku bagi salam lah kuat sikit. Engkau ke kurang dengar sama lah dengan mak hitam tu. Mana kau sebut mak hitam? Mana kau tahu mak hitam datang rumah aku? Engkau pun Seman, jawablah salam aku. Tak baik tau, tak jawab salam. Ya, aku jawab salam. Waalaikumsalam. Engkau ni Seli tergesa-gesa ni datang dari mana? Datang ke rumah aku tak dijemput ni. Cuba kau bagi tahu aku. Kau ni macam nak minta tolong aku. Nak minta tolong apa? Jadi Seli ni dia cakap dekat Seman, aku datang sini bukan nak minta tolong dengan kau. Kebetulan tadi aku nak ke kedai nak beli barang-barang untuk si Senah ni. Senah bini aku dah bersalin. Oh, Alhamdulillah. Kata Seman dah selamat bersalin. Syukur Alhamdulillah. Anak apa kau dapat? Anak lelaki, Alhamdulillah, jawab Seli. Tapi Seli ni dia bagi tahu dekat Seman, tujuan aku datang sini bukan nak bagi tahu isteri aku dah bersalin. Aku nak cakap dekat engkau ni Seman, malam tadi masa isteri aku bersalin ada kejadian berlaku tau dengan mak hitam. Jadi Seman dia cakap memang berlaku kelahiran, nak berlaku apa lagi. Kau ni dah nama menyambut kelahiran, peliklah pula bunyinya. Jadi si Seman ni dia macam melawak lah kononnya, tapi Seli ni dia serius. Masa aku nak pergi kedai tadi, aku nampak mak hitam keluar dari lorong rumah kau. Jadi aku datang sini nak bagi tahu dekat kau apa yang aku lalui masa si Senah tu bersalin. Jadi si Seman pun cakap nak bagi tahu je lah. Tak payah nak orang kata tak payah nak berpuisi-puisi lebih kurang macam tu lah. Nak bagi tahu je. Tak payahlah kau nak pusing-pusing sana ni, kau cakap je kat aku apa yang kau nak cakap sebenarnya. Jadi si Seli pun bagi tahu lah mak hitam membela. Macam tu. Dah macam perempuan membawang lah pula dah. Mak hitam tu membela. Jadi si Seman tak percaya tahu tak? Apa yang kau mengarut sambil-sambil menjahit berjala? Apa yang kau mengarut ni Seli? Mak hitam tu kan bidan tua dekat kampung ni. Orang kampung ni memang bersalin dengan dia. Memang panggil dia untuk bersalin. Kau mengarut apa ni? Kau jangan nak takut-takutkan aku tau. Si Tipah tu memang tak lama dah nak bersalin. Jadi masa tu Seli cakap dekat Seman, kalau kau tak percaya cakap aku, kau tengoklah nanti, kau intailah nanti masa si Tipah tu bersalin, kau tengok sendiri dengan mata kau apa yang aku nampak. Seman pun tanya pada Seli apa yang kau nampak. Jadi si Seli ceritakan 100% daripada A sampai Z. Dia nampak sekian-sekian, dia nampak mak hitam sekian-sekian semua kan. Jadi masa tu Seman dia dah tengah menjahit ni, dia dah menggigil. Lepas tu dia terhenti menjahit, dia letak jarum jala tu. Lepas tu dia menggaru-garu kepala dia tau. Habis tu kalau aku tak panggil mak hitam, aku nak panggil siapa nak sambut anak aku ni? Aku nak panggil siapa nak bidankan si Tipah ni? Cuba kau bagi tahu aku. Siapa lagi dekat kawasan kampung ni? Siapa lagi dekat kawasan kampung sebelah sana sebelah sini yang boleh membidan macam mak hitam tu? Kau ni pula, ayah aku dah buntu ni. Jadi masa tu si Seli dia cakap pada Seman ni, dia cakap, Man, engkau kan ada pak saudara engkau tu Haji Dolah. Setahu aku Haji Dolah tu terror bab-bab silat tau. Haji Dolah tu pengetahuan agama dia tinggi, dia alim orangnya. Apa kata kalau engkau pergi jumpa dengan pak saudara engkau Haji Dolah tu, kau minta tolong dia, kau minta tunjuk ajar dia. Manalah tahu takut-takutlah dia boleh handle benda macam ni tau. Jadi Seman dia tiba-tiba terlintas wajah Pak Usu dia. Pak Dolah, Haji Dolah ni merupakan pak saudara kepada Seman yang lebih manja dipanggil sebagai Pak Usu. Jadi Seman bagi tahu kepada Seli ni, petang ni juga aku akan jumpa dengan Pak Usu aku akan ceritakan apa yang engkau cerita kat aku. Jadi seperti yang dikatakan oleh Seman, petang tu dia memang pergi ke rumah Pak Usu. Pak Usu dia ni tinggal tak jauh mana pun dengan rumah Seman tau. Maknanya kawasan kampung pada ketika itu, jarak rumah bukan macam rumah sekarang ni, jarak 5 meter, 10 meter, tak ada. Pada zaman
tu jarak rumah lebih kurang nak sampai ke rumah tu 10 minit, 20 minit. Lepas tu nak sampai ke rumah sebelah tu nak kena tempuh dengan semak samun. Kadang-kadang nak kena tempuh dengan pokok-pokok yang besar-besar macam tu kan. Jadi alhamdulillah rumah Pak Usu kepada Seman ni tak adalah suka mana pun Seman nak pergi ke rumah tu kan. Jadi petang tu Seman pergi ke rumah Pak Usu. Lepas tu kebetulan masa tu Pak Usu dia tengah makan petang, minum petang macam tu. Lepas tu Pak Usu pun jemput dia. Seman bagi salam, Assalamualaikum Pak Usu, datang semua. Lepas tu Pak Usu pun jemputlah Seman naik kat beranda dia kan. Lepas tu dia pun bersembang lah dengan Seman ni. Pak Usu bersembang dengan Seman sebab takkanlah Seman tu datang-datang terus nak cakap Pak Usu mak hitam tu membela apa semua kan. Tak adalah macam tu kan dengan orang tua. Jadi beradab lah. Dia datang mula-mula dia tanya khabar dulu macam biasa, sembang-sembang kosong dulu kan. Lepas tu Pak Hitam pun tanya, kamu ni sebenarnya ada sesuatu nak cakap kat aku ni kan? Lebih baik kamu berterus terang dengan aku. Jadi Seman ni dia nak buka cerita sebab Seman ni karakter dia agak pemalu satu. Dia agak macam bukan yang jenis macam Seli tadi main cakap je macam tu, tak. Dia berlapik tau. Jadi Seman bagi tahulah dekat Pak Usu dia ni, betul ke Pak Usu? Seli bagi tahu saya mak hitam ni membela. Pak Usu pun dia tanya kepada Seman, kamu ni yakin ke apa yang Seli cakap? Macam ni Pak Usu, sebenarnya Seli ni isteri dia si Senah baru je bersalin Pak Usu. Masa Senah bersalin, Seli ni dia nampak ada makhluk yang menyeramkan masa proses nak lahirkan anak dia tau. Jadi Seman ni dia tu susun ayat elok. Masa tu Pak Usu dia boleh faham tau. Jadi betul lah selama hari ni Pak Usu ada juga dengar daripada orang-orang kampung yang bagi tahu dari telinga ke telinga, mana dari mulut ke mulut. Ada ke dari telinga ke telinga? Maknanya dari mulut ke mulut ni bagi tahu mak hitam ni ada membela, mak hitam ni ada saka, macam tu, lebih kurang macam tu. Tapi Pak Usu ni tak bolehlah nak menyebuk dengan urusan orang kan. Disebabkan kamu ni anak saudara Pak Usu sendiri datang tanya macam ni lah. Apa kata kalau Pak Usu cuba selesaikan masalah ni? Maksudnya macam ni, masa sambil-sambil mereka berborak tu, Mak Usu dia keluar daripada ruang dapur tau. Dia datang untuk hantar air kepada Seman ni. Masa tu Mak Usu tanya pada Seman, dia tegur Seman kan. Dia kata, Seman, kamu datang sini udah bersalin ke Siti Pah? Seman pun jawab, belum lagi Mak Usu, belum lagi bersalin. Tapi nampak gaya ni macam lain macam dah tu Mak Usu. Saya ni pun risau ni datang sini ni. Itulah nak minta tolong dengan Mak Usu. Jasa baik Mak Usu, kalau Mak Usu boleh tolong tengokkan dia masa dia nak bersalin nanti, boleh tak Mak Usu? Kebetulan Pak Usu pun cakap, bolehlah, kamu tu bukan orang lain dengan Mak Usu kamu kan, Mak Usu kan? Jadi Mak Usu pun cakap, boleh, tak ada masalah. Jadi Pak Usu dia minta Mak Usu pergi ke dapur, ambilkan botol yang berisi air. Masa tu Pak Usu minta air tu, Pak Usu dia buka tudung, dia baca ayat-ayat suci Al-Quran. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Baca ayat-ayat suci Al-Quran yang bersesuaian. Maksudnya dia rukiahkanlah air tu. Lepas tu dia hembus pada air tu. Lepas tu dia tutup balik. Dia bagi tahu kepada Seman, macam ni lah Seman, kamu ambil air ni, Pak Usu dah bacakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Nanti bila isteri kamu nak bersalin, kamu pastikan isteri kamu ni minum air ni. Lepas tu air yang baki ni kamu renjiskan pada bahagian bilik isteri kamu, pada bahagian ruang tamu rumah kamu. Tahu? Faham ke tak? Jadi Seman pun cakap, faham Pak Usu. Tapi kan Pak Usu, perlu ke lagi saya minta pertolongan daripada Mak Hitam Pak Usu? Kamu ni dalam kampung ni yang tahu kerja-kerja menyambut bayi ni, itulah Mak Hitam. Nak ke tidak, kamu kena juga panggil Mak Hitam. Lagipun kalau kamu tak panggil Mak Hitam, perkara ni takkan selesai. Perkara ni akan berpanjang-panjang-panjangan, tahu tak? Jadi macam ni kamu dengar cakap Pak Usu ni. Lagi satu Pak Usu nak pesan tau. Kamu esok pergi dapatkan
letakkan dahan-dahan pokok yang tajam-tajam, yang ada duri tajam-tajam. Jangan kamu cabut duri-duri, terbawa duri, jenuh kamu. Kamu pergi cari dahan yang ada duri tajam. Kamu pergi cari ranting-ranting ke daun-daun ke apa je lah. Seboleh-bolehnya dahan-dahan lah yang tajam-tajam tu. Kamu letakkan bawah rumah kamu tu. Terutamanya dekat tempat isteri kamu nak bersalin tu. Kamu kumpulkan kat situ. Kalau boleh, kamu letak je satu rumah. Bukan luas mana pun rumah kamu. Jadi Seman bila dapat nasihat macam tu, Seman pun cakap dekat Pak Usu, dah kenapa pula Pak Usu saya nak berangkut dahan-dahan pokok tu letak kat situ. Pak Usu pun jawab, kamu ni dengar je cakap Pak Usu, buat je apa yang Pak Usu suruh. Ni satu lagi Pak Usu nak pesan ni, bila isteri kamu nak bersalin dah sakit, kamu panggil Pak Usu dengan Mak Usu dulu. Kamu jangan panggil Mak Hitam dulu. Kamu ingat, nanti buat lupa kamu pergi panggil Mak Hitam dulu. Dah tak jadi kerja. Kamu datang panggil dulu kami kat sini. Faham? Jadi Seman pun faham Pak Usu, faham. Kalau dah faham, kamu pergilah balik. Risau pula Pak Usu kamu tinggalkan Siti Pah tu seorang-seorang dalam keadaan macam ni. Dah lah, pergi balik. Menjadi Pak Usu ngalau balik Melaya. Jadi terbalik. Jadi si Seman pun cakap, betul juga Pak Usu, eloklah saya pun tak sedar hati daripada tadi. Saya pun memang nak balik Pak Usu. Udah apa lagi, baliklah. Jadi Pak Usu ni bergurau. Korang jangan salah sangka pula amboi Haji Dollah mengalau pula. Tak, dia bergurau dalam masa yang sama. Gurauan dia tu ada maksud sebab dia ada kerja nak buat. Jadi Seman ni pun balik mengayuh basikal dia, baliklah ke rumah dia. Bila sampai kat rumah dia keesokan harinya, dia buatlah apa yang disuruh oleh Pak Usu dia. Dia cari dahan-dahan pokok yang tajam-tajam semua, dia letakkan dekat bawah rumah dia, terutamanya tempat isteri dia nak bersalin kat bahagian bawah kan. Jadi bila dah selesai semua, memang betul lah anggaran dia 5 hari seminggu. Lepas tu isteri dia memang sakit nak bersalin lebih kurang pukul 10 malam. Masa isteri dia nak bersalin, si Seman ni dia memang dah nak kayuh basikal pergi rumah Mak Hitam dah. Dah orang kata dah suku jalan dah nak pergi rumah Mak Hitam. Baru dia teringat tau, Pak Usu suruh aku pergi rumah Pak Usu dulu. Mana boleh jadi macam ni. Dia pun patah balik, dia kayuh pergi ke rumah Pak Usu dia. Sampai rumah Pak Usu dia beritahu dekat Pak Usu dia, Siti Pah ni dah nak bersalin. Jadi Pak Usu cakap, dah lah kan, kamu pergi panggilkan Mak Hitam. Pak Usu dengan Mak Usu berjalan pergi ke rumah kamu. Macam tu. Jadi Pak Usu, Mak Usu pun dah tak fikir panjang, orang kata dah tak lengahkan masa. Mereka pun teruslah pergi ke rumah Seman ni. Sementara Seman ni kayuh basikal nak pergi ke rumah Mak Hitam. Bila sampai ke rumah Mak Hitam, dia repeat macam apa yang berlaku kepada Seli je. Dia bagi salam, Assalamualaikum Mak Hitam, Mak Hitam, Mak Hitam, Mak Hitam. Lepas tu Mak Hitam tu dia kan kurang pendengaran. Jadi nak ke tidak, dia kena kuatlah sikit. Mak Hitam tolong, Mak Hitam tolong kan. Nanti Mak Hitam dah nampak pintu rumah dia macam dia ketuk-ketuk sangat kan. Dia pun buka lah pintu rumah dia dalam keadaan kusuk masai korang, dalam keadaan rambut dia menggerbang semua. Lepas tu Mak Hitam tanya, kamu ni dah kenapa ketuk-ketuk rumah aku macam ni? Di Seman pun cakap, Mak Hitam, Siti Pah dah nak bersalin. Mak Hitam tolong datang kat rumah saya, Mak Hitam tolong sambut baby saya. Macam tu. Jadi Mak Hitam cakap, dah nak bersalin. Yalah. Kamu tunggu kejap. Nak tunggu apa? Nak menyanggul lah tu. Jadi sementara si Seman nak menunggu Mak Hitam tu menyanggul, apa salahnya? Macam biasalah Mak Hitam bagi tahu je dulu pada si Seman tu, kau balik dulu. Tak ada. Dia menyanggul dulu, lepas tu dia keluar, dah cantik semua, barulah dia cakap, kamu pergi balik. Itu je. Pergi balik. Tapi kamu ingat pesan aku ni. Kamu kena sediakan 2 biji telur dengan sirih pinang. Kamu isi dalam bekas, kamu letak setentang dengan tempat isteri kamu nak bersalin. Faham? Jadi Semannya faham, Mak Hitam faham. Bila dah faham semuanya macam biasa, si Seman ni pun kayuh basikal. Dia pun nak balik ke rumah dia sebab dia risaukan dengan Siti Pah ni. Lepas tu Mak Hitam pun sama juga macam biasa, dia pergi rumah Budin. Lepas tu dia minta Budin ni tolong hantarkan dia ke rumah Seman. Lepas tu Budin pun pergi ke rumah Seman, hantar Mak Hitam. Dia tonggik-tonggik lah mengayuh basikal tu, hantar Mak Hitam sampai kat situ. Jadi Mak Hitam ni pun dia pun pergi ke rumah Budin. Dia pun suruh Budin hantarkan dia pergi ke rumah Seman. Jadi sementara tu kan ada gap masa kat situ. Sementara tu Seman ni memang dah kayuh
kayu basikal memang dah sampai kat rumah dia. Masa dia sampai kat rumah dia, dia nak menaiki 7 anak tangga. Rumah dia tinggi sikit daripada rumah asli. Nak naik anak tangga tu, dia dengar suara. Seman, aku ni Pak Usu. Lepas tu Seman terkejut lah. Dah lah dia dalam keadaan kelang kabut apa semua. Tiba-tiba Pak Usu nak bisik apa tu pula. Apa salahnya panggil elok? Lepas tu Seman pun cakap lah, tu siapa tu? Pak Usu ke? Pak Usu ke tu? Jadi Pak Usu pun cakap lah, yelah Pak Usu lah ni, siapa lagi? Pak Usu ke? Kamu sini. Jadi Seman pun pergi. Dia turun balik anak tangga, dia pergi dekat Pak Usu dia. Bila sampai kat Pak Usu dia, tak jauh mana, dekat situ kan. Masa cakap dekat Pak Usu dia, kenapa Pak Usu main dekat luar macam ni? Pergilah naik ke atas. Masuk ke atas, apa yang duduk kat luar macam ni? Nyamuk banyak. Jomlah kita naik ke atas. Pak Usu pun cakap, malam ni aku tak kira nak jadi apa jadi. Aku yang kau tahu, aku nak kena selesaikan malam ni. InsyaAllah dengan izin Allah akan selesai malam ni. Apa yang dibuat oleh Mak Hitam tu akan kantoi juga malam ni. Jadi Seman pun cakap lah, Pak Usu nak buat apa? Kamu pergi naik kat rumah tu nanti, kamu tahulah apa yang berlaku kan. Lepas tu Pak Usu ni tanya pada Seman, ada tak Mak Hitam ni suruh kamu buat apa-apa, sediakan apa-apa? Jadi Seman pun cakap, alamak, memang betul lah Pak Usu. Nasib baik Pak Usu ingatkan saya dah lupa. Tadi Mak Hitam suruh saya sediakan 2 biji telur ayam. Lepas tu suruh saya sediakan sirih pinang. Nasib baiklah Pak Usu tolong ingatkan saya dah hampir lupa ni. Jadi Pak Usu pempuk sikit mulut dia. Ni nak bagi tahu ni, kamu nak ikut ke apa yang dia suruh? Kamu nak buat je apa yang dia suruh. Bukan kamu ke yang serahkan pada Pak Usu untuk tolong bantu kamu? Lah. Pak Usu mana satu ni Pak Usu? Saya ni, isteri saya ni, Siti Pah nak bersalin ni. Apa patut saya buat ni? Nak sediakan telur ayam ke apa semua ni kan? Dia mula rasa macam menggelabah tau. Pak Usu cakap, kamu tak payah sediakan apa yang disuruh. Kamu pergi naik atas rumah, Mak Usu kamu memang dah ada kat rumah. Lepas tu kamu temankan Siti Pah dengan Mak Usu kamu ke atas. Ni Pak Usu nak tunggu dekat bawah, dekat semak ni, kat semak sebelah ni. Pak Usu nak tengok apa yang Mak Hitam nak buat, benda apa yang Seli bagi tahu kat kamu. Jadi bila dah dengar macam tu, Seman pun naik anak tangga, dia pun masuk dalam rumah dia. Lepas tu lebih kurang jarak masa yang singkat tu lah, terdengar bunyi kayuh basikal. Maknanya bunyi seseorang mengayuh basikal dari suasana gelap tu kan. Dia datang tuju ke rumah tu. Lepas tu nampaklah Mak Hitam tu tengah membonceng basikal dengan Budin ni. Lepas tu macam biasalah, bila dah sampai rumah Seman, Mak Hitam pun dimarahkan kepada Budin. Dia cakap, Budin kau pergi balik, nanti dah selesai urusan aku, aku suruh si Seman tu panggil kamu. Jadi Budin tu pun, dia pun kayuh basikal balik. Dia dengar cakap je, dia dah balik, dah lenyap, dia balik kegelapan tu. Lepas tu Mak Hitam nak mula menapak naik ke rumah Seman. Tapi hati dia ni rasa macam ada sesuatu yang kurang tau. Sebab apa? Sebab dia tak nampak pun belaan-belaan dia tu dekat bawah rumah tu, kat tempat Tipah tu nak bersalin tau. Jadi masa dia naik 2 anak tangga, dia menjenguk ke bawah tu. Mana pula belaan-belaan dia? Dia pun turun daripada anak tangga tu. Lepas tu dia memusing-musing kat kawasan rumah tu, mencari-cari tau belaan dia. Masa tu dia nampak belaan dia tak duduk kat kawasan rumah tu tau. Maknanya belaan dia duduk belakang jauh. Dia nampak dia macam berbola api tau, 2 berbola api. Lepas tu dia baca mentera lah nak panggil, datang dekat tempat yang dia suruh sediakan telur tu. Tapi belaan-belaan dia tu tetap juga tak nak masuk dekat. Dia hairan. Masa tu dia dah cuak tau. Mak Hitam ni dah rasa cuak, dah rasa lain macam apa semua. Waktu Mak Hitam cuba juga nak ketahui kenapalah belaan-belaan dia tak nak duduk dekat bawah rumah tu. Sebenarnya korang, kan rumah tu dah direnjiskan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, yang dah dirukiahkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersesuaian tau. Tambahan pula dah diisi dengan dahan-dahan pokok yang tajam. Jadi perkara tu dah menghalang. Perkara tu dah menghalang pada belaan-belaan tu untuk merapati
kawasan rumah tu tau. Jadi belaan Mak Esah pada malam tu dia frust menonggeng sebab dia tak dapat habuan dia, makanan dia pada malam tersebut. Jadi Mak Hitam ni dia mula merasa ada yang tak kena. Jadi dia cuba untuk balik tau. Dia cuba pusingkan badan dia untuk balik jalan kaki sendiri. Dia tak nak panggil dah si anak dia Budin tau. Dia tahu dia mesti kena tinggalkan tempat tu. Masa dia cuba untuk balik tu, Haji Dolah ni orang kata memotong kawasan depan. Maksudnya dia membaca, dia berdiri tercegat di depan Mak Hitam ni. Dia tak bagi Mak Hitam ni melepasi daripada kawasan tu. Lepas tu Haji Dolah baca 2 ayat-ayat suci Al-Quran. Dia tulis macam tu lah, baca 2 ayat suci Al-Quran. Lepas tu Haji Dolah hembuskan kepada Mak Hitam ni. Masa Haji Dolah tu hembuskan bacaan ayat suci Al-Quran tu pada Mak Hitam dia jatuh menggelupur, digambarkan seperti panaskan sesuatu. Maksudnya macam dia rasa panas dengan sesuatu, menggelupur macam tu kan. Lepas tu Mak Hitam dia cuba juga untuk bangun, dia gagah juga untuk bangun. Memang gagah, memang tenaga dia luar biasa. Bila dia bangun, dia mula marah tau. Dia pun tanya kepada Haji Dolah ni, dia cakap, "Kenapa kau ganggu urusan aku? Kenapa kau ganggu aku, ha?" Jadi Haji Dolah pun dijawab, "Apa urusan engkau? Aku takkan benarkan kali ni engkau membawa benda-benda macam ni untuk urusan kerja kau kat sini tau. Oh, jadi selama hari ni betul lah aku dengar kau tu memang membela." Jadi Mak Hitam pun dia lagi marah. "Aku tak ada ganggu urusan kau. Engkau jangan ganggu urusan aku. Aku tak perlu apa-apa dengan kau. Kau jangan nak datang menyebuk dengan aku. Aku buat tugas aku. Selama hari ni aku sambut kelahiran bayi dekat kampung ni, semua bayi tu selamat. Semua ibu-ibu bayi tu selamat. Aku tak kacau orang. Aku buat kerja aku." Walau apa pun, perbuatan kau ni salah, Mak Hitam. Engkau tak boleh buat macam ni. Perbuatan ni salah di sisi agama Islam. Ini dah kira syirik, kurafat tau. Aku tak kira. Aku kena juga ajar kau malam ni. Lepas ni aku tak nak perbuatan macam ni berulang, diikuti oleh orang-orang lain, tahu tak? Jadi dalam keadaan bertengkar macam tu, Mak Hitam pun dia macam tak keruan. Dia tahu dia nak lari tau. Jadi dia cuba untuk melarikan diri. Kan akak cakap tadi, Pak Usu, maknanya Haji Dolah tu memang menghalang dia. Dia cakap, Tepi kamu. Tepi. Aku nak lalu. Aku nak balik. Aku nak pergi daripada sini. Urusan aku dah habis. Tapi tak payah nak ganggu aku. Haji Dolah pun cakap, "Aku tak kira malam ni walau apa pun selesai. Engkau tak boleh tinggalkan tempat ni tau sebelum engkau selesaikan apa yang dah berlaku ni." Maksudnya, selagi tak selesai urusan ni, Haji Dolah ni dia tak nak lepaskan Mak Hitam tau. Dia nak selesai juga malam ni. Jadi masa tu Mak Hitam ni tak tahu nak tuju mana tau. Nak mara ke depan, Haji Dolah ni ada. Nak tak nak dia kena undur ke belakang. Bila dia undur ke belakang, dia pusingkan badan dia, kira memandang ke arah rumah Seman ni. Masa tu Mak Usu dengan Seman dia berdiri dekat atas, mana dekat atas tangga tu kan. Dia nampak Mak Hitam ni dalam keadaan muka yang menakutkan. Maksud dia macam ni, muka Mak Hitam ni dah tak sama dengan wajah cantik dia sebelum ni tau. Dia nampak lebih tua, dia nampak lebih selekeh. Masa tu jugalah sanggul dia tu dah serok-bengok apa semua, dah tak teruzur. Lepas tu Mak Hitam dia nak melawan dengan Haji Dolah ni. Dia cuba untuk pergi dekat Haji Dolah, dicabut dia punya sanggul, cucuk sanggul tu dicabut. Dia cuba untuk tusuk cucuk sanggul dia ni pada Haji Dolah tau. Masa nak terpa cucuk sanggul ke Haji Dolah dia auto tangan dia keluarkan keris. Dekat pinggang dia dah standby keris. Dia bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dia hembuskan kepada mata keris tu. Kemudian dia pergi meluru. Bukan dia nak tikam Mak Hitam tau, tapi dia pergi meluru ke tiang seri rumah Seman tu. Dia pergi tikam pada tiang seri rumah Seman tu. Allahu Akbar. Dia tikam. Masa dia tikam tu, terdengar suara tempikan Mak Hitam.
Suara tempikan yang sangat kuat, sangat jelas macam tu, bertempik. Lepas tu suara tu menghilang, bergema. Dek, suasana malam tu dah cecah lebih kurang. Dah pukul 2 pagi. Akak tak pasti sebab apa tau. Sebab dikatakan dalam penceritaan ni, proses kelahiran anak Seman ni berlaku sebelum dekat-dekat nak azan subuh. Jadi kejadian tu sebelum tu lah. Macam tu lebih kurang 2-3 pagi macam tu kan. Lepas tu Mak Itam ni bila dia dah menjerit kesakitan tu, Haji Dolah dia membiarkan Mak Itam ni melarikan diri. Masa Mak Itam tu cuba bangun untuk lari daripada kawasan rumah Seman tu, Mak Itam tu dia macam jatuh tak jatuh berlari dalam keadaan ni memang orang nampak lah sakit, memang dia menahan seksa tau. Jadi masa dia berlari tu nampak dengan jelas oleh Haji Dolah ni dua bola api. Dua bola api yang mengikuti kepada Mak Itam ni tau. Maksudnya tu belaan-belaan dia tu pun sama juga follow pada Mak Itam ni, ikut lari masuk, entah pergi ke mana pun tak tahu. Lepas tu bila dah keadaan dah agak reda sikit, sementara tu memang Tipah tu memang sedang menahan sakit untuk melahirkan anak. Jadi Pak Usu ni dengan Mak Usu ni dia pun cepat-cepatlah naik ke rumah, pergi tengok Tipah ni menahan sakit kan. Lepas tu Pak Usu cakap lah dekat Mak Usu. Dia kata, apa lagi Mak Usu, jalankanlah tugas. Kamu gantikan tempat Mak Itam tu, kamu sambutkan anak si Seman ni. Masa tu Mak Usu cakap, sejak bila bang saya ni pandai menyambut bayi ni? Tak pernah saya menyambut bayi. Awak ni dah kenapa? Tak beranilah saya. Mak Usu tak nak. Tapi keadaan dah kritikal, dah memang tak ada orang lain. Pak Usu balas balik semula dengan Mak Usu. Dah tu kamu nak suruh aku yang menyambut. Boleh, aku pergi nyambut. Kamu nak? Mak Usu dah dengar macam tu, tak payah. Awak duduk je dengan Seman dekat luar. Biar saya pergi tengok kan. Saya pun pernah bersalin. Saya ikut je lah step by step saya bersalin tu. Mak Usu masuk kat dalam bilik tu, Bismillahirrahmanirrahim, tawakal je masa tu. Dia ingat balik macam mana dia lahirkan anak dia. Dia ingat balik macam mana bidan buat kat dia. Dia ikut je, dia buat. Alhamdulillah, proses melahirkan anak Seman ni berjalan dengan lancar. Malah dipermudahkan korang. Maknanya semuanya berjalan dengan sangat baik. Rupanya Mak Usu ni ada bakat juga untuk sambut kelahiran bayi. Lepas ni Mak Usu bolehlah continue bidang kerja Mak Itam kan. Macam tu lah kan. Jadi okey lah, untuk proses kelahiran tu dah selesai semua. Keesokan harinya, Budin, anak Mak Itam ni, walau apa pun yang berlaku pada Mak Itam, walau Mak Itam jahat macam mana pun, buat salah macam mana pun, pada dia itulah mak yang jaga dia, yang besarkan dia. Walau garang macam mana pun, dia tetap juga nak cari mak dia tu tau. Jadi dia minta je sebaik orang kampung untuk sama-sama mencari Mak Itam tau, mak dia. Jadi bila dah proses mencari tu, akhirnya buntu tau, tak ditemui dekat mana Mak Itam berada. Orang kampung tak boleh nak jumpa kat mana Mak Itam berada. Mereka buat keputusan untuk berhenti pencarian. Lepas tu Budin kira tawakal lah. Jadinya lepas dah lama lah, makan bulan lah lebih kurang macam tu, ditulis kat situ, ada penduduk kampung yang masuk ke dalam hutan. Masuk dalam hutan tu, dia nak cari akar-akar kayu tau. Bila masuk dalam hutan tu, salah seorang penduduk kampung tu dia jumpa dengan rangka manusia. Daripada apa yang dia lihat, dia nampak cara pemakaian tu macam Mak Itam. Jadi dia pun balik semula ke kawasan perumahan diorang. Dia jumpa dengan Budin. Dia cakap kat Budin dia jumpa Mak Itam. Jadi bila dah Budin dengar macam tu, Budin ajak orang kampung masuk kat tempat dia jumpa tu, pergi tengok. Daripada ciri-ciri pakaian dia apa semua, memang betul Budin cakap memang itulah milik Mak Itam. Mana Mak Itam tu memang dah meninggal dekat situ, dekat satu pokok. Dia tersandar dekat situ. Lepas tu yang jadi misterinya, cucuk sanggul dia tak ada tau. Tak ada kat tempat dia meninggal tu, tak ditemui sepasang cucuk sanggul tu tau. Selepas tu Budin dan orang kampung bawa balik jenazah Mak Itam ni untuk diuruskan dan dikebumikan.
Budin buat keputusan untuk bawa balik jenazah Mak Itam ni ke rumah dia tau. Maknanya dia tak uruskan jenazah tu dekat rumah Mak Itam. Jadi selepas dah selesai urusan jenazah, selepas tu lah, tak tahulah hari bila, esok ke lusa ke, akak tak tahu, Budin dia tergerak hati nak pergi ke rumah Mak Itam tu. Dia nak tengok kat rumah Mak Itam tu apa yang dia boleh kemas, apa kan. Dia bila sampai kat rumah Mak Itam tu, dia rindulah juga dengan mak dia ni. Walaupun mak angkat, dia pun pergi tuju dekat bilik Mak Itam ni. Dia buka pintu bilik Mak Itam. Masa tu alangkah terkejutnya Budin bila mata Budin ni dia tertumpu kepada satu sudut ni tau. Sudut dalam bilik Mak Itam ni, Mak Itam memang letakkan cucuk sanggul dia bersebelahan dengan bekas celak dia tu di tempat tu tau. Jadi masa tu Budin nampak dengan jelas cucuk sanggul milik arwah Mak Itam ni memang dah ada kat situ, bersebelahan dengan bekas celak tu tau. Jadi terkejutlah Budin masa tu. Budin terfikir, siapa yang bawa balik cucuk sanggul tu letakkan dalam bilik Mak Itam ni? Siapa yang bawa balik cucuk sanggul ni letak dekat bilik Mak Itam? Kenapa cucuk sanggul ni tak ada bersama dengan Mak Itam masa Mak Itam ditemui? Jadi perkara tu menjadi misteri dan akak tak dijelaskan dengan apa yang berlaku selepas tu. Dan akak juga tak dijelaskan macam mana cucuk sanggul tu bersama dengan bekas celak tu boleh jadi barang antik yang dijual dari tangan ke tangan. Jadi cerita akak untuk kali ni berakhir di sini. Akak nak cuba sampaikan pesanan daripada subscriber ni. Subscriber ni cakap, apa yang baik kita lakukan, maka yang baiklah yang akan kita terima. Dan apa yang buruk kita lakukan, maka yang buruklah yang akan kita terima. Jadi daripada akak nak bagi tahu, janganlah kita melakukan perkara yang syirik dan kurafat dalam kehidupan kita tahu. Sebab perkara macam ni memang menyalahi di sisi agama Islam. Kita kena ambil juga kisah ni menjadi contoh bahawasanya perbuatan kita kok mana pun akan memudaratkan diri kita juga. Contoh seperti Mak Itam yang akhirnya kita tak tahu macam mana keadaan dia berlawan, maknanya menghadapi maut tau. Jadi kita ambillah iktibar daripada kisah ni. Itu je akak nak sampaikan. Apa yang baik korang jadikan tauladan, apa yang buruk korang jadikan sempadan. Maknanya korang jangan ambil apa yang buruk ni untuk diamalkan tau. Sekian saja daripada akak. Terima kasih untuk subscriber ni dan terima kasih untuk korang semua. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Jangan lupa subscribe. Bye.